Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua orang yang ada di rumah. Bertemu kembali kita di channel YouTube kita iaitu eTuition untuk PTM. Okey, sebelum cikgu terangkan apa yang macam biasa, apa yang cikgu nak share hari ini, kita nak main game macam biasa. So, guest kita berulang lagi ya. Tadi Sir Rosie. Ini Miss Ash. Miss Ash, say hi Miss Ash. Hai. Okey, kita nak main sambung perkataan 3 minit je. Okey, hari tu aku dah mula dulu. Kau mula dulu lah. Yang ni. Ini perkataan Okey. Okey. Tak kisah pula apa? Tak kisah apa. Inovasi. Inovasi ikan. Nangka. Ikan nangka ayam. Mari. Mari ibu. Ungu. Ungu. Untuk. Untuk kata. Kata keluar. Rahsia. Rahsia abu. Unta. Unta aku. Aku. University. University I lagi. Izin. Izin N. Nasi. Nasi kan dah tadi. Nangka. Nasi. Nampak tak aku tak elak ah. Ilham. Ilham. M. Masak. Masak kuku. Kuku. Satu, dua, tiga, empat. Yeah! Itu Ash menang. Hari ni cikgu. Hari ni cikgu menang. Terima kasih Ash. Bye. Hai. Yang berbasis berapa? Siapa yang ada ni tolong cut Alright, dah jom. Okay, thank you korang. Okay. Satu, dua, tiga. Okay, kita dah settle main game. So hari ni, so untuk video ni cikgu nak share untuk kertas 1 karangan bahagian B iaitu karangan respon terbuka. Okey, dalam banyak-banyak soalan untuk BM, untuk soalan BM SPM, soalan ni lah yang paling banyak markah iaitu 100 markah. Karangan ni mesti kena tulis lebih daripada 350 patah perkataan dan masa yang diperuntukkan adalah 1 jam 30 minit sahaja. So, awak kena jadi orang yang bijak. Macam mana nak bila berapa banyak masa yang nak rangka karangan, nak tulis isi, nak mula pendahuluan, nak tulis 5 isi dengan 1 penutup. Okey, untuk soalan karangan bahagian B ni iaitu karangan respon terbuka, kena ada 5 isi, 1 pendahuluan dan 1 penutup. So total semua perenggan ada 7. Ada 7 perenggan. Okey, kita akan pergi satu persatu. Macam cikgu akan ajar macam mana teknik untuk menghasilkan karangan yang cemerlang dan karangan yang baik. Macam cikgu cakap sebelum ni dekat dalam video satu lagi, cikgu untuk karangan cikgu hanya boleh bantu awak dari segi cikgu tolong awak guide awak macam mana nak buat karangan yang baik dan karangan yang cemerlang saja. Cikgu tak boleh nak bagi satu method ataupun satu cara. Okey, karangan yang cemerlang kena letak perkataan macam ni, macam ni, macam ni. Tak. Untuk karangan tak ada betul, tak ada salah. Ianya bergantung kepada idea dan idea yang bagus dan idea yang relevan bagi awak. So, macam mana nak dapatkan idea yang relevan, idea yang bagus, awak kena banyak membaca. Itu tak ada pilihan. Awak kena dan wajib banyak membaca. Dari situ awak dari situlah banyak ilham ataupun idea awak untuk menghasilkan karangan yang baik dan cemerlang. Okey, sebelum kita buat, kita terus buat inilah dulu pendahuluan. Okey, untuk pendahuluan cikgu cadangkan awak tulis 70 patah perkataan. Untuk isi pula, satu isi 80 patah perkataan. So 80 patah perkataan darab dengan 5 isi ada 400 patah perkataan. Seterusnya untuk penutup pun cikgu cadangkan 70 patah perkataan. So total ada berapa ni?
570, 140. So jumlah untuk patah perkataan adalah 400 campur dengan 70 jadi 540 patah perkataan. Okey cikgu, banyaknya 540 patah perkataan. Okey, kenapa cikgu letak 540 patah perkataan? Padahal dia tulis kat sini mesti lebih daripada 350. So paling sikit 350. So 350 pun dah cukup dah sebenarnya. Okey, kenapa cikgu bagi awak 540 patah perkataan? Nak dapatkan karangan yang baik, karangan yang cemerlang, awak kena tulis kena hasilkan karangan yang banyak dan mantap. So kalau awak punya patah perkataan pun dah sikit, so pemeriksa dah tahu yang awak ni kekeringan idea. Daripada situ pemeriksa akan tahulah yang awak ni menghasilkan karangan yang baik ataupun karangan yang tidak baik. So untuk mengelakkan daripada pemeriksa mempunyai satu stigma bahawa awak ni tak pandai menulis, tak pandai menghasilkan karangan yang baik, sebab tu cikgu cadangkan awak kena tulis 540 patah perkataan. Itu hanya cadangan cikgu saja. So cikgu dah bagi tahu pendahuluan 70, setiap satu isi 80 patah perkataan, 80 darab 5 sama dengan 400 patah perkataan. So penutup 70 juga sama macam pendahuluan. Okey, settle bab patah perkataan. Sekarang cikgu nak pergi ke pendahuluan, macam mana nak buat ataupun teknik untuk menghasilkan pendahuluan yang baik. Okey, yang pertama ada 5 teknik, iaitu awak pertama kena ada ayat tema. Okey, ayat tema tu apa? Kejap lagi cikgu akan ajar awak macam mana nak buat ayat tema. Yang kedua berkenaan dengan isu semasa. Yang ketiga huraian isu. Yang keempat pendapat. Yang kelima ayat persoalan. Okey, cikgu nak bagi tahu siap-siap dekat sini. Sebelum tu cikgu tak boleh tulis sebiji-sebiji macam yang teknik ni nak. Cikgu cuma cikgu guide awak. Oh, yang ini adalah ayat tema, ini adalah ayat penegas. Cikgu ini ayat pendapat. Cikgu hanya boleh guide awak macam tu sebab nak menghasilkan karangan ni tak boleh dekat dalam satu video yang singkat dan ruang yang terhad yang macam ni. Cikgu untuk yang macam tu kena physical class lebih bagus ataupun kelas seperti biasa. Okey, so sebelum kita nak buat ayat pendahuluan, cikgu dah terangkan dah teknik-teknik dia. So cikgu bagi awak satu soalan dia adalah, sejak akhir-akhir ini program realiti di televisyen telah mendapat tempat dalam hati masyarakat. Dia nak cakap kat sini, program realiti mendapat tempat di masyarakat. Program realiti macam Mentor, macam I Can See Your Voice Malaysia, macam Akademi Fantasia. Program seperti ini mendatangkan pelbagai impak negatif kepada penonton. Okey, ini soalan dia dan ini adalah arahan soalan sebenarnya. Okey, cikgu tulis kat sini sebab tak cukup ruang dekat situ. Okey, so permintaan soalan yang sebenar-benarnya adalah bincangkan kesan buruk program tersebut dalam kalangan masyarakat. So, key point dekat dalam soalan ni adalah impak negatif ataupun kesan-kesan buruk program tadi, program realiti tadi kepada dalam kalangan masyarakat kita. So, untuk pendahuluan ayat tema dia macam mana nak buat? Okey, minta maaf cikgu rujuk kertas soalan ni supaya nampak real, supaya kita boleh buat sama-sama. Cikgu tunjuk macam mana nak buat. Okey, untuk ayat contoh pula. Untuk contoh pendahuluan, okey, kita buat ayat tema dulu Komuniti hari ini sering, cikgu minta maaf lagi sekali kalau cikgu tulis short form juga, sering gemborkan dengan pelbagai
dengan pelbagai rancangan realiti di televisyen. Cikgu tulis TV je kat sini, minta maaf. Di televisyen. Reality television. Okey, stop. Ini adalah ayat tema. Apa itu ayat tema? Iaitu general idea ataupun idea yang umum berkaitan dengan apa yang awak nak cakap, iaitu program reality. Okey, sekarang settle ayat tema. Kita nak cakap pasal IS pula, isu semasa dia. Cikgu tulis guna pen hitam lah, minta maaf lah sebab pen merah kadang-kadang dia tak nampak. So, rancangan realiti di televisyen kini semakin mendapat tempat dalam hati populasi di negara ini. Okey, ini adalah ayat isu semasa. Maksudnya awak kaitkan tadi. Okey, tadi general idea, ayat tema. General idea, apa itu program reality? Apa yang jadi dengan program reality hari ini? Isu semasa dia, rancangan reality ini semakin mendapat tempat di hati penonton. Ini adalah isu semasa dia. Okey, so seterusnya, huraian isu. Tambahan pula setiap rumah mempunyai sebuah televisyen. Apa itu adalah huraian isu dia. Terlampau banyak, nanti tak boleh nak cover dekat dalam satu video. Awak boleh letaklah apa-apa berkaitan dengan huraian isu. Apa yang awak nak cakap? Ayat huraian yang berkaitan dengan isu semasa tadi ke, yang berkaitan dengan program realiti tadi ke, ataupun awak boleh menyatakan pendapat awak tentang program realiti tadi. Apa-apa yang awak rasa relevan dan bernas, awak boleh letak dekat pendahuluan. So, cikgu terus dengan paling penting untuk penutup pendahuluan. Untuk penutup pendahuluan, awak kena tutup dengan ayat persoalan. Macam nak buat bahan rangsangan punya karangan, iaitu bahagian A, bahagian B pun kena tulis persoalan. So, dia punya ayat penutup dia macam mana? Cikgu tulis kat sini sebab takut kat bawah ni awak tak nampak. Persoalannya. Ni adalah penutup bagi pendahuluan. Persoalannya, apakah? Apakah? Mula dengan perkataan apakah. So, kembali balik kepada soalan tadi. Apakah kesan buruk program reality di televisyen kepada komuniti di negara
kita. Okey. Boleh So kita tutup dengan pendahuluan dengan persoalan. Persoalannya apakah? Okey, kembali balik kepada apa isu yang ingin diketengahkan. Apa arahan soalan? Apakah kesan-kesan buruk program realiti di televisyen kepada komuniti di negara kita? Ini adalah arahan soalan. Kesan-kesan buruk program televisyen kepada komuniti di negara kita. Dia punya spesifik adalah komuniti. Kesan buruk kepada komuniti. Okey, settle bab pendahuluan. Dan pastikan jangan lupa letak tanda soal. Sebab apa kena bubuh tanda soal? Sebab kita nak jawab soalan ni tadi dekat dalam isi. Okey, kita fokus kepada isi pula. Isi kena ada 5. Berapa? 5. Sekurang-kurangnya 5. 5 tu dah paling bagus, dah tip top dah tu. Okey, so cikgu nak tulis dekat sini satu persatu isi yang cikgu ketengahkan untuk soalan ini. Okey, isi yang pertama. Apa kesan buruk dia adalah pembaziran masa ataupun wang. Yang kedua, pengaruh hedonisme. Okey, apa itu hedonisme? Ianya berkaitan dengan pegangan yang mementingkan keseronokan. Pegangan ataupun pegangan yang mementingkan keseronokan. Pengaruh keseronokan tu sentiasa diterapkan dalam hidup awak. Itu adalah hedonisme. Yang ketiga, pengaruh ikutan perkara-perkara negatif. Cikgu minta maaf sangat, tak ada ruang ya. Okey, perkara-perkara negatif apa yang awak boleh terpengaruh dengan program realiti? Contohnya pemakaian. Ini roughly idea sahaja. Penghinaan. Okey, untuk pemakaian, contohnya awak tengok artis-artis kebanyakannya tidak menutup aurat dengan betul ataupun dengan sempurna, dengan baik. Dan penghinaan pula, contoh dia macam kalau awak masuk program kalau artis-artis yang masuk program reality yang berkaitan dengan menyanyi ke, cakap contohnya suara sedap tapi muka tak lawa, nampak? Dah satu dah penghinaan kat situ. So daripada program reality ini dia menerapkan unsur-unsur negatif seperti itu. So benda tu kita kena elakkan. Okey, isi yang keempat. Cikgu tak muat lah tulis kat sini. Tulis cikgu tumpang dekat sini lah ya. Cikgu tumpang dekat sini, dekat penutup. Isi yang keempat adalah nilai-nilai keagamaan berkurangan. Contohnya macam mana? Roughly idea dia. Selalunya reality TV ni diorang akan buat pada waktu bila? Masa waktu solat. Time tu lah awak. So bila awak tengok benda tu, awak lengah-lengahkan solat. Contohnya akhlak yang tidak senonoh. Padahal semua agama, tak kisahlah agama Islam ke, agama Kristian ke, menganjurkan kita bersikap
yelah, berakhlak, berbuat baik kepada orang, bukan yang tidak senonoh macam caci maki ataupun pandang memandang rendah pada orang lain. Itu adalah benda-benda yang negatif yang ditegah oleh agama. Okey, yang kelima, apa dia punya isi yang kelima? Norma dan nilai hidup ke arah barat. Contohnya, sepatutnya cakap baik-baik macam orang timur, sopan santun, tapi orang barat ni dia lebih kepada kebebasan. Dia ada hak apa-apa, bebas nak buat apa segala-galanya. Tiada apa orang kata, tiada restriction ataupun tiada barrier. Macam suka hati je nak buat apa, tak boleh macam tu. So kita nak cakap pasal 5 isi penting ni. Cikgu cuma ajar awak untuk isi yang pertama saja, so awak aplikasikan kepada 4 isi yang lain. Okey, yang pertama kena ada teknik untuk isi yang pertama kena ada ayat topik. Ayat topik ni adalah awak kena masukkan isi ke dalam ayat topik tersebut, berkaitan dengan isi lah. Yang kedua, ayat huraian. Kenapa awak kata kenapa awak cakap isi ni? Nampak? Ayat huraian 2 ataupun 3 ayat. Nampak? Awak kena guna 5W 1H punya formula. 5W ni apa? When, where, what, who, why. Dan 1H adalah how. So bila taklah semua kena guna, kena pilih yang sesuai, yang relevan dengan idea yang awak nak ketengahkan. Okey, yang ketiga, ayat contoh. Pun awak kena tulis 2 ataupun 3 ayat yang sesuai untuk awak support, awak letak sebagai contoh dekat dalam perenggan tersebut. Dan last sekali adalah ayat penegas. Ayat penegas ni macam cikgu kata adalah kesimpulan kecil bagi perenggan tersebut sahaja. Kesimpulan yang besar awak letak dekat penutup. Okey, cikgu ajar awak satu per satu. Okey, contoh nak buat isi yang pertama. Kita dah kata tadi, isi yang pertama pembaziran masa dan wang. Kesan buruk reality TV adalah pembaziran masa atau wang. So, awak boleh mula dengan ayat antara kesan buruk program reality di televisyen kepada komuniti di negara kita ialah berlakunya pembaziran sama ada masa atau wang. Okey, so ayat topik ini adalah ayat topik. AT. Settle. Ayat topik awak cakap pasal isi. Isi yang awak nak ketengahkan, iaitu pembaziran masa atau wang. Sekarang awak nak buat ayat huraian ataupun awak nak huraikan kenapa awak rasa isi itu sesuai ataupun relevan dengan persoalan besar karangan ni. Okey, so awak boleh tulis mula dengan perkataan hal ini dikatakan demikian kerana rancangan ini akan melalaikan
para penonton titik mereka sedia. Ini contoh je ya, cikgu tak buat ini sebagai roughly idea supaya awak boleh tahu apa yang tengah cikgu cakap sekarang ni. Mereka rela dan setia. Janganlah awak cakap, cikgu tulis-tulis tak sampai pun 80 patah perkataan. Awak rasa cukup ke nak tulis 80 patah perkataan untuk satu isi dekat ruang yang banyak ni je? Dan jangan persoalkan cikgu guna short form. Minta maaf sangat-sangat. Mereka rela dan setia menonton program tersebut selama berjam-jam. Itu adalah ayat huraian. Okey, settle ayat huraian. Sekarang ayat contoh. Okey, ayat huraian awak boleh mula dengan hal ini dikatakan demikian kerana oleh sebab apa. So, seterusnya awak nak buat ayat contoh. Nampak? 2 ataupun 3 ayat. Tapi cikgu buat dalam satu ayat macam tu je kot. Cikgu tak boleh lah nak tolong awak buat semua benda kat sini. Tak muat. So, seterusnya sebagai contoh, para pelajar membuang masa. Awak bagi contoh tentang para pelajar. Dia kata masyarakat. So, masyarakat umum. So, awak boleh khususkan awak cakap pasal pelajar. Contoh dia. Sebagai contoh, para pelajar membuang masa dengan menonton rancangan realiti di televisyen dan menggadaikan masa ulang kaji mereka. Nampak? Disebabkan awak tengok program reality tadi berjam-jam contohnya. So, macam para pelajar dia boleh dah terkorbanlah masa ulang kaji dia orang. Menggadaikan masa ulang kaji mereka. Minta maaf sangat tulisan cikgu buruk juga sebab tak cukup space nak tulis cantik-cantik. Okey, dah settle ayat contoh. Cikgu bagi satu sahaja. Awak boleh bagi 2 ataupun 3 ayat yang lain, contoh yang lain. Ayat contoh dah settle. Sekarang nak masuk ayat penegas. Mula dengan tegasnya. Ayat penegas ni adalah ayat kesimpulan kecil untuk perenggan tersebut. So, awak kena sebut balik pasal isi tadi. Tegasnya, jelaslah di sini. Jelaslah di sini bahawa rancangan realiti di televisyen ini membazirkan masa atau wang. Okey, dari segi wang pula cikgu tak tulis idea dia dekat sini. Cikgu cuma boleh bagi tahu contoh membazir wang.
Okey, untuk poin kan pembaziran masa ataupun wang, cikgu hanya banyak tekankan pasal masa dekat idea cikgu yang cikgu tulis. Untuk pembaziran wang, cikgu cuma boleh cakap je lah, tak boleh tulis kat sini sebab tak cukup tempat. Okey, kalau untuk pembaziran wang pula, roughly idea dia, contoh kalau awak tengok Akademi Fantasia ke, kejap cikgu. Kalau awak tengok Akademi Fantasia ke, awak tengok Mentor ke, kan dia memerlukan untuk undi. Contohnya awak suka dengan calon A, so awak undi A banyak-banyak kali sampai dia pergi ke peringkat seterusnya, dan peringkat seterusnya awak tengok lagi pun awak undi lagi A untuk dia masuk ke peringkat yang seterusnya lagi. Nampak? Awak dah membazir wang dekat situ, padahal awak boleh gunakan duit yang awak selalu undi tadi tu. Contohnya awak boleh beli buku rujukan bahasa Melayu untuk penulisan ke, lebih baik daripada awak membazir wang ke arah yang benda-benda yang macam tu. Okey, settle untuk dekat situ. So, ayat topik berkaitan dengan isi. Cikgu ulang lagi semula. Ayat topik adalah berkaitan dengan isi. Awak nak cerita pasal apa isi tersebut. Ingat, satu perenggan, satu isi. Tak boleh campur-campur isi dekat dalam satu perenggan. Nanti pemeriksa pening. Dan pastikan dekat dalam satu perenggan kena ada ayat topik, ayat huraian, 2 ataupun 3 ayat, ayat contoh dengan ayat penegas. Ayat huraian tadi mula dengan perkataan hal ini demikian kerana ataupun nak sambung lagi oleh sebab apa-apa-apa. Ayat huraian juga boleh guna ayat macam tu. Lepas tu ayat contoh awak boleh tulis depan dia sebagai contoh ataupun misalnya, contohnya. Dan seterusnya, untuk ayat penegas biasanya para pelajar boleh guna perkataan tegasnya. Tak apa, ulang je banyak-banyak kali dekat satu perenggan, dekat perenggan-perenggan yang lain awak guna perkataan yang sama sebagai contoh. Tegasnya, kalau macam tu lagi bagus. Maksudnya awak maintain je sama, istiqomah je benda yang sama. So macam tu flow awak cantik. Pemeriksa tak pening. Oh, ini nak cakap pasal ayat penegas. Dia nampak ayat mula-mula yang awak guna adalah tegasnya. Okey, so dia nak cakap pasal ini ayat tegas. Pemeriksa mudah nampak dan mudah marking paper awak dan mudah nak bagi markah kepada awak. Awak ingat pemeriksa ni adalah manusia. Dia bukannya robot yang tak ada masalah. Dia pun ada masalah. So bayangkan, contohlah kan, setiap pelajar dia ada cara penulisan diorang, ada tulisan yang berlainan. Dalam satu guru mungkin dia kena marking dalam 150 pelajar. Awak boleh bayangkan tak? So apa tugas kita sebagai para pelajar? Kita kena buat sehabis baik yang mungkin. Sehabis baik. Okey. Sebab apa? Stop. Sorry. Sehabis baik. Okey, 1, 2, 3. Minta maaf sangat. So, apa tugas awak sebagai para pelajar? Awak kena buat karangan yang betul-betul macam memberi good impression ataupun membuatkan pemeriksa ni terkesima bila baca je karangan awak. Salah satunya awak kena jaga awak punya tulisan, awak kena jaga awak punya momentum nak tulis karangan pun awak kena jaga juga. Itu yang cikgu ajar sekarang ni. Kalau awak tulis perkataan yang sama, contohnya sebagai contoh, contohnya, misalnya, dekat perenggan lain pun awak tulis benda yang sama. So, pemeriksa dia dah tahu tau, okey, ini ni dia tulis kertas untuk jawab periksa dia macam ni. Dia dah ada momentum yang sama je. So pemeriksa senang nak tanda. So bila dia dah senang hati, dia senang nak bagi awak markah. Itu salah satu yang awak boleh tackle soalan. Bukan saja idea awak kena benar, benda-benda macam ni pun awak kena particular ataupun kena ambil berat. Okey, settle bab isi. Pastikan isi 5 ya anak-anak, jangan kurang. Lebih tak apa, kurang jangan. Pastikan 5 tu dah paling baik dah, tip top dah tu. Okey, seterusnya untuk penutup pula.
penutup 70 patah perkataan, sama macam pendahuluan. Dan teknik untuk buat ayat penutup, pastikan ada ayat kesimpulan yang pertama. Yang kedua, ayat cadangan, ayat harapan, dan yang keempat adalah ayat penegasan. Penutup pun kena ada ayat penegasan. Okey, cikgu bagi awak contoh macam mana nak buat ayat penutup. Penutup, contoh ayat kesimpulan. Kesimpulannya, biasa orang guna kesimpulannya. Rancangan reality di televisyen mendatangkan pelbagai kesan dan dapat memudaratkan masyarakat di negara kita. Okey, ini adalah ayat kesimpulan. Awak rangkumkan. Rancangan realiti ini memang memberi kesan buruk kepada masyarakat kita, di negara kita. Sekarang ayat cadangan. Okey, ayat cadangan awak boleh letak contohnya. Penerbit So ni adalah ayat kesimpulan. Okey, awak sambung dengan ayat cadangan. Ayat cadangan ini roughly idea saja So awak boleh tulis penerbit perlu menerbitkan banyak lagi program yang berunsurkan ilmiah. Penerbit perlu menerbitkan banyak lagi program yang berunsurkan ilmiah berbanding program realiti yang tidak mendatangkan faedah. Tak maaf, cikgu guna short form banyak, tidak mendatangkan faedah agar. Selepas perkataan agar ni adalah ayat harapan. Sebab apa penerbit kena banyak keluarkan? Kenapa penerbit kena banyak keluarkan program-program yang berunsurkan ilmiah? Sebab agar masyarakat yang berilmu dapat dilahirkan. Itu antara salah satu contoh macam mana nak buat ayat cadangan dan ayat harapan. Okey, daripada penerbit sampai mendatangkan faedah adalah ayat cadangan. C cikgu tulis kat sini, cadangan. Manakala selepas agar, iaitu masyarakat sampai dilahirkan, adalah harapan. Harapan apa daripada cadangan tadi ataupun kesan daripada cadangan tadi? Okey, ayat penegasan. Ayat penegasan macam mana pula? Okey, tak muat. Cikgu conteng sini ayat penegasan. Saya yakin jika perkara ini awak tegaskan. Bila awak dah bagi cadangan, dah bagi harapan, awak tekankanlah. Saya yakin jika perkara ini dapat dilaksanakan.
Apa. Boleh So, itu sahaja yang cikgu boleh tolong awak. Cikgu minta maaf sangat. Ruang yang sangat terhad untuk cikgu bagi ataupun guide awak macam mana, tapi roughly idea macam itulah untuk buat karangan yang baik dan cemerlang. Okey, cikgu ulang lagi semula untuk karangan bahagian B, iaitu untuk kertas 1, respon terbuka, karangan respon terbuka. Dia ada bagi 5 soalan, betul? So awak kena pilih salah satu. Pilih soalan ataupun arahan soalan yang awak rasa awak boleh bagi isi yang banyak dan idea yang relevan, idea yang bagus. Boleh? Cikgu dekat dalam video ni, cikgu hanya boleh bantu awak cara macam mana nak buat karangan yang baik saja. Cikgu tak boleh ajar awak, okey, isi dia kena macam ni, isi dia kena macam tu. Semua benda dekat dalam dunia kena ada usaha sendiri awak juga. Cikgu hanya membantu awak. Awak kena tolong diri awak juga. So, cikgu ulang lagi sekali. Untuk pendahuluan, cikgu cadangkan 70 patah perkataan. Dan teknik dia ada 5, iaitu ayat tema, isu semasa. Ayat tema ni adalah berkaitan dengan general idea ataupun idea umum berkaitan dengan apa yang awak nak cakap. Contohnya, soalan ni adalah berkaitan dengan program reality TV. Awak cakaplah pasal idea umum ataupun yang berkaitan dengan program reality TV apa. Contoh macam tadi, cikgu dah tulis. Isu semasa, apa yang tengah berlaku dekat Malaysia, contohnya negara kita. Apa kaitannya dengan program reality dengan isu semasa sekarang? Yang berkaitan dengan isu tersebutlah. Lepas tu huraian isu. Awak huraikan kenapa ataupun apa. Gunakan ayat huraian, kalau nak senang 5W 1H. 5W 1H. What, who, why, when, where. 1W how. Okey, pendapat awak tentang program reality dekat Malaysia macam mana? Awak boleh nyatakan tersebut dekat dalam pendahuluan juga. Dan last, mesti kena ada ayat persoalan. Ini wajib. Ayat persoalan wajib. Supaya pemeriksa dia bila baca, okey, pelajar ni bagus, dia ada ayat persoalan dia. Sebab ayat persoalan ni dia penting sebab untuk kaitkan dari pendahuluan kepada isi. Dia ada flow dia, cantik aja. Macam awak juga nak girlfriend yang cantik, nak boyfriend yang handsome, macam tu juga dengan karangan. Macam tu juga dengan karangan, kena cantik je dia punya connection dia tu. Dari satu perenggan ke satu perenggan. Bila pemeriksa baca, tenang je hati dia nak bagi markah. Okey, ayat persoalan selalunya dimulakan dengan persoalannya apakah. Okey, lepas tu sambung dengan apa isu yang ingin diketengahkan dalam soalan. Contohnya dalam soalan ni adalah berkaitan dengan program reality TV. Persoalannya, apakah kesan-kesan buruk program reality di televisyen kepada komuniti di negara kita? Letak tanda soal. Wajib kena letak tanda soal. Lepas tu masuk dekat bahagian isi. Bila bahagian isi kena ada 5 isi. Setiap perenggan untuk satu isi adalah 80 patah perkataan. Mulakan dengan isi yang pertama, antara kesan buruk program reality di televisyen kepada komuniti di negara kita ialah berlakunya pembaziran masa atau wang. Itu adalah isi yang pertama. Okey, untuk isi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, nak masukkan, nak mula-mula dia tu, nak masukkan perenggan yang mula-mula untuk isi yang baru, awak boleh guna apa? Penanda wacana apa? Selain itu, seterusnya, di samping itu. Awak kena contohkan 5 kan. 1 dah settle. Ada lagi 4 je penanda wacana yang awak kena hafal ataupun kat dalam kepala dah ada. Seterusnya, di samping itu, selain itu, tambahan pula. So bila macam tu, pemeriksa dah tahu, oh dia nak cakap pasal poin baru. Walaupun awak dah buat perenggan yang baru, tapi dia kena adalah connection dia, connection words dia, penanda wacana tu kena ada. Okey, yang kedua adalah ayat topik, teknik untuk isi ayat topik kena ada, iaitu bercakap dengan tentang isi. Yang kedua ayat huraian.
Ayat huraian ni 2 ataupun 3 ayat dah cukup, dah sangat-sangat mencukupi. Ayat contoh 2 ataupun 3 ayat juga. Yang keempat adalah ayat penegas. Ayat penegas saya ulang lagi semula adalah kesimpulan kecil bagi perenggan isi tersebut sahaja. Kalau kesimpulan yang besar, awak kena letak dekat penutup. Okey, penutup pula. Apa dia punya teknik? Kena ada 4, iaitu ayat kesimpulan, cadangan, harapan dan ayat penegasan lagi sekali. Ayat penegasan mulakan dengan saya yakin jika perkara ini dapat dilaksanakan apa. Okey. Okey, cikgu rasa itu sahaja yang untuk kali ini sharing cikgu berkaitan dengan karangan respon terbuka. Cikgu harap awak dapat manfaat apa yang cikgu sharekan pada video ini. Okey, jangan lupa subscribe video channel kita orang iaitu e-tuition untuk PTM. Jangan lupa like, ajak kawan-kawan tu tengok video ni, belajar sama-sama, chill dekat rumah. Dan jangan lupa tinggalkan di ruangan komen kalau ada apa-apa cadangan ataupun segala yang awak nak tanya ataupun soalan yang awak tak faham. Okey, itu saja guys. Thank you.